Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Para pendengar Malam Mistik, kisah pada malam ini datangnya daripada Yura Airi. Kisah yang bertajuk Jurik, bahagian 2. Daria jeling sekilas ke arah jam dinding yang berdiri di atas mejanya. Jarum jam sudah menunjukkan ke angka 1.45 pagi. Sesekali mulutnya menguap menandakan sudah tiba masanya untuk dia lena. Namun tekaknya pula terasa kering. Daria bangkit lalu turun ke tingkat bawah. Keadaan di ruang bawah sedikit gelap dan suram. Hanya disinari dari lampu hiasan di dinding. Daria terus melangkah menuju ke dapur, membuka peti ais, lalu mengambil sebotol air mineral yang sejuk. Dituangnya ke dalam gelas dan terus saja diteguk sehingga habis. Rasa sedikit lega apabila air yang diminum mengalir terus di saluran kerongkongnya. Tiba-tiba, dari ekor matanya, Daria dapat melihat satu pintasan pantas di ruang tamu. Malangnya, Daria tidak dapat mengenal pasti apakah yang melintasinya sebentar tadi. Perasaan aku je kot, gumamnya sendiri. Sekadar untuk menyedapkan hati, Daria pantas memanjat tangga naik ke atas. Ketika dia sudah sampai di hadapan pintu bilik, Daria terserempak dengan Hanum yang baru saja keluar dari biliknya. Beranjat aku. Kau tak tidur lagi? Kau nak ke mana ni? Tanya Daria. Hanum hanya memandang Daria sekilas, lalu terus berlari ke bawah tanpa menjawab pertanyaan teman serumahnya. Wajah Daria mengerut, sedikit aneh dengan sikap Hanum yang tiba-tiba saja berlagak seperti orang asing dengannya. Tak ada lain lah tu, bergaduh dengan Farin lah tu, Daria mengandaikan. Tambahan pula, sejak akhir-akhir ini, sahabatnya tu kerap bertengkar. Entah apa yang menjadi puncanya, dia tidak tahu dan dia tidak mahu tahu. Bukannya apa, Daria tidak suka mencampuri urusan orang lain, walaupun Hanum adalah sahabat baiknya. Pintu bilik ditutup rapat dan dikunci. Lalu lampu dimatikan dan hanya lampu di sisi katil saja dibiarkan terbuka. Daria merebahkan tubuhnya yang lesu. Mujur esok adalah hari Minggu, hari untuk dia berehat. Kemudian Daria terlena. Seawal jam 5 pagi, Daria terbangun dari tidur. Subuh tu, dia rasa tubuhnya membahang, lencun pakaiannya dengan peluhnya sendiri. Daria meletak belakang tangannya ke dahi. Panas. Aku demam ni, gumam Daria seorang diri. Kedengaran pintu biliknya diketuk seseorang. Daria terdiam. Fikirnya mungkin Fatimah kerana seawal waktu beginilah memang dia akan keluar bekerja. Perlahan Daria melangkah dan membuka pintu. Kau dah bangun? Maaf, aku mengganggu, ujar Fatimah sambil tersenyum.
Ah, dah. Aku nak solat subuh, tapi waktu masih awal lagi. Kau nak pergi kerja dah ke? Balas Daria sambil membalas senyuman teman serumahnya. Muka kau nampak pucat ni. Kau tak sihat ni, Daria. Serta-merta wajah Fatimah menunjukkan rasa bimbangnya kepada wanita itu. Dahi wanita itu disentuh. Terasa panas membahang. Aku makan ubat nantilah. Nanti eloklah tu. Kau janganlah risau. Kau nak pergi kerja, guna je kereta aku. Lagipun aku rasa macam nak hujan je ni, ujar Daria lemah. Dia sudah bersandar di pintu. Fatimah terus saja melangkah masuk ke dalam bilik. Kunci kereta yang terletak di atas meja dicapai dengan segera. Tanpa membuang masa, tubuh Daria dipaut erat lalu dibawa turun ke bawah. Aku hantar kau ke klinik, ujar Fatimah. Perlahan-lahan Daria dipimpin keluar dari rumahnya. Aku menyusahkan kau je. Aku minta maaf lah. Tak apa. Nasib baik aku ada tadi. Kalau tak, entah apa yang terjadi pada kau. Kau tak kerja, bos kau tak bising ke? Fatimah tersenyum. Itu kau jangan risau. Tahulah aku nak handle. Aku minta cuti sekali untuk jaga kau. Lagipun aku tak nampak Hanum pun sejak pagi semalam. Jadi tak ada orang lain lagi selain aku yang boleh jaga kau. Serta-merta dahi Daria berkerut dan memandang wajah Fatimah. Hanum tak ada sejak pagi semalam? Soal Daria. Jika sahabatnya itu tidak pulang waktu itu, siapa Hanum yang dia lihat malam tadi? Fatimah mengangguk perlahan. Dia jeling sekilas wajah Daria. Kemudian dia tersenyum lagi. Kenapa, Daria? Ada masalah? Tak ada apa-apa. Pantas Daria menafikan. Namun dia hanya menganggap itu mungkin hanya perasaannya saja. Sepanjang hari, Daria memerap dalam bilik. Makanan dan minuman juga dihantar kepadanya. Fatimah bukan saja perempuan yang cantik, tapi sifat dan sikapnya juga cantik. Sedap mata memandang, sejuk hati bila bersamanya. Kau dah okey? Tanya Fatimah lembut. Dah okey sikit dah ni. Terima kasih banyak-banyak pada kau sebab kau sanggup ambil cuti semata-mata nak jaga aku. Tak jadi masalah buat aku pun. Aku kan teman serumah kau. Apa-apa jadi, kenalah sama-sama menjaga. Selepas 2 hari, demam Daria semakin kebah. Dia juga sudah sihat untuk kembali bertugas. Selama 2 hari itu juga, kelibat Hanum tidak kelihatan. Sudah puas dihubungi tapi masih gagal. Daria bimbang jika berlaku yang tidak diingini kepada Hanum. Awal pagi, Fatimah sudah keluar bekerja. Jika diikutkan, dia mahu menyambung cuti lagi untuk menjaga Daria. Tetapi Daria tidak mahu menyusahkan teman serumahnya itu. Lagi pula kesihatannya sudah membaik. Tengah hari itu, Daria bersendirian di dalam bilik kerjanya, menyiapkan kertas kerja yang masih lagi menimbun. Yara, setiausahanya, ada juga mengajak Daria untuk makan tengah hari bersama. Tetapi ajakan itu ditolak secara baik. Tambahan pula, perutnya masih lagi kenyang. Yara, Hanum tak masuk ke hari ini? Soal Daria. Sesekali dia memandang sekilas meja kosong sahabatnya itu. Hanum ambil cuti beberapa hari. Tak pastilah sebab apa, jawab Yara perlahan. Daria mengangguk perlahan dan terdengar keluhan berat dari mulutnya. Jam sudah menunjukkan angka 11 malam. Semua staf yang bertugas sudah pun pulang. Hanya tinggal Daria seorang saja yang tinggal di dalam bilik ofis tersebut.
Pintu kaca utama pejabat itu dibuka seseorang. Daria menoleh. Seorang pengawal keselamatan lelaki datang untuk membuat rondaan. Cik Daria tak balik lagi? Soal Razib. Cahaya lampu suluh ditala ke arah Daria. Kejap lagi saya balik. Kerja pun tinggal sedikit lagi, jawab Daria perlahan. Segala fail-fail yang membukit di atas meja disusun cantik di tempatnya. Baiklah Cik Daria, hati-hati ya, balas Razib sambil berlalu pergi. Selesai berkemas, Daria terus bergerak pulang. Langkahnya disusun menuju ke arah lift. Butang lift menuju ke bahagian ke bawah ditekan. Pintu terbuka luas memberi ruang untuk Daria melangkah masuk ke dalam. Lift turun sejurus butang lobi ditekan. Namun, tiba-tiba saja lift itu berhenti di tingkat 4. Pintu terbuka dan ada seorang wanita sedang berdiri tegak sambil memandang ke bawah. Wanita yang berdres warna putih itu melangkah masuk dan berdiri saja di hujung sudut. Daria hanya bersikap biasa, walaupun di dalam hatinya punya rasa yang tidak enak. Sesekali dikerling wanita yang berambut panjang itu. Tingkat berapa, Cik? Perlahan Daria bertanya. 6. Hanya itu saja yang kedengaran. Namun, otaknya mencerna sesuatu. Tingkat 6 adalah tingkat kosong tidak berpenghuni. Dia teringat pesanan seorang pegawai keselamatan yang dikenali sebagai Badri. Tingkat 6 tu kosong, Cik Daria. Tak ada siapa yang berani kat situ. Pihak atasan tak benarkan sesiapa pun ke tingkat tu. Dan tiba-tiba saja, ting! Lift berhenti di tingkat 6 dan kemudian pintu lift terbuka luas. Wanita yang bersamanya tadi perlahan-lahan keluar dari lift. Dan kemudian terdengar hilayan nyaring dari wanita itu. Daria kaku. Matanya terbuka luas apabila melihat wajah sebenar wanita itu. Wajah wanita itu pucat lesi. Kedua matanya rompong. Dan yang paling mengerikan, wajahnya kecut dan mengering. Hanya tinggal kulit. Daria terduduk di lantai lift sambil menekuk wajahnya. Tidak kuat untuk menatap wajah wanita itu lama-lama dan akhirnya Daria didapati pengsan di situ. Razib yang masih lagi membuat rondaan segera berlari menuju ke tingkat 6 mendapatkan Daria apabila rakan sekerjanya Abdul yang berada di lobi menghubunginya melihat sesuatu yang aneh di dalam skrin CCTV apabila Daria tiba-tiba saja rebah. 2 hari setelah kejadian. Daria, jom makan. Aku dah masak, ajak Hanum. Dia melabuhkan punggungnya bersebelahan Daria. Daria bingkas bangun dan terus menuju ke arah meja makan. Setiap hidangan yang Hanum masak, mengamit seleranya. Soal masak-memasak, Daria serahkan kepada Hanum. Sedapnya kau masak hari ni. Ada tetamu nak datang ke? Soal Daria ingin tahu. Tak adalah. Aku saja je nak masak sedap-sedap untuk kau. Kau kan tak sihat, beritahu Hanum. Lauk udang masak lemak petai betul-betul menggugah imannya. Dicedok lauk itu, lalu diletak ke atas nasi yang masih panas beruap. Nasi dan lauk udang itu digaul perlahan, lalu disuap ke dalam mulutnya.
kau masak lauk kampung, memang terbaiklah. Puji Daria kepada Hanum. Dari satu suap menjadi semakin bertambah-tambah suapannya. Sedapnya tiada tara. Tanpa mereka sedar, ada seseorang yang sedang memerhati mereka dengan tajam. Kita akan bersambung ke episod yang seterusnya pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang mendengar kisah ini. Peace. No.